Ni OH ke? Ya, saya. Oh, baik. Salah tu. Oh, salah ke? Sepatutnya kena tanya, oh yang handsome ni ke? Gitu. Ini OH yang handsome tu ke? Betul. Itu sepatutnya. Okey, siapa ni? Alright. Saya Hafiz. Saya ni student tapi saya berasal dari Sabah lah. Oh, sekarang ni student kat mana tu? Student kat KL? Dekat Penang. Oh, dekat Penang. Okey. Uh, Ada berapa kisah pada malam ni, Hafiz? Kalau sempat saya ceritakan mungkin 2 je lah. Okey. Cuma kalau sempat lah, kalau cukup masa, ada 2 kisah. Kisah yang pertama ni kisah tentang saya dengan keluarga saya alami lah. Baik, kisah ni jadi masa saya masih berumur, kalau tak silap 11 ke 12 tahun. Masa tu saya tahun 5 tahun 6 lah, kalau tak silap. Jadi satu malam ni, kami kan dekat Sabah ni banyak kampung. Saya tinggal dekat Semporna. Jadi dekat Semporna ni banyak daerah. Dekat daerah tu mungkin dalam berpuluh-puluh kampung lah. Jadi saya dengan keluarga saya tinggal dekat satu kampung ni. Satu hari tu makcik saya buat kenduri lah. Kenduri kesyukuran kalau tak silap. Jadi kami pergi ke rumah makcik ni waktu siang, balik tu waktu malam. Jadi dekat rumah kenduri ni ada satu makcik lah. Makcik ni kalau ikutkan pangkat dia ibarat nenek saya. Okey. Dia waktu maghrib lah. Waktu maghrib dalam, kalau kat Sabah dalam jam 6 lebih gitu maghrib dah. Jadi nenek ni dia minta hantar tau. Dia minta hantar ke kampung dia dekat lebih kurang 6 km jauh lah dari kampung yang makcik buat rumah kenduri ni. Jadi dalam waktu tu ayah saya ni kerja. Jadi ayah saya tak dapat ikutlah sama-sama menghantar nenek ni kan. Jadi yang hantar makcik menghantar nenek ni adalah mak saya. Saya waktu itu yang umur dalam 11-12 tahun. Makcik saya seorang dengan adik saya, adik perempuan masih kecil. Jadi macam biasalah kami hantar nenek ni ke rumah dia. Rumah dia ni macam kawasan pedalaman tau. Kawasan pedalaman. Dekat rumah nenek ni ada satu jalan besar lah, jalan highway besar. Dekat sebelah highway tu bukit. Jadi dekat kawasan bukit tu memang banyak lah. Memang banyak orang kata tapak perkuburan orang Islam dekat atas bukit tu. Jadi sampai je hantar nenek ke rumah dia, kami patah balik lah pergi rumah makcik yang kenduri ni. Dalam perjalanan tu ada satu kejadian tau. Kejadian ni saya sebenarnya dalam waktu kejadian tu saya rasa blank. Sebab saya rasa saya tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Sebab yang memandu mak saya pandu. Saya duduk sebelah pemandu, kerusi pemandu lah. Yang dekat belakang makcik dengan adik saya yang perempuan. Jadi ni kereta Wira lama dulu. Sedang mak saya pandu ni, tiba-tiba mak saya panik tu macam, kenapa berat ni? Kenapa kereta berat ni? Jadi pada masa yang sama, adik perempuan saya yang kat belakang ni, dia terjerit-jerit dalam kereta. Dia macam, Mak! Macam tu. Jadi saya pun macam, kenapa mak? Macam orang Sabah kan, logat Sabah. Kenapa mak? Kenapa? Jadi yang makcik saya kat belakang tu cuba tenangkan adik saya. Jadi adik saya ni, yang peliknya, dia asyik pandang cermin belakang kereta yang dekat bahagian bumper belakang tu. Dia pandang tu straight je. Sambil dia teriak, mak. Jadi mak saya mak saya memang merasa berat dah kereta. Kereta pun dah macam ke kiri, ke kanan. Tapi alhamdulillah nasib baiklah waktu tu tak ada kenderaan lain lah. Sebab kan kawasan kampung. Jadi kawasan kampung tu memang jalan gelap. Tapi tak ada kenderaan lain lah. Jadi mak saya ni, yang saya perasan dekat sebelah ni, mak saya naikkan tau cermin sisi, bukan cermin sisi, cermin yang dekat atas ni, atas pemandu ni kan. Kan kalau macam kita pandu, kita tengok cermin yang kat belakang supaya nampak belakang. Mak saya naikkan cermin tu ke atas. Maksudnya mak saya
tak nak tengok lah apa yang berlaku kat belakang tu. Mak saya ni sepanjang mandu pun istighfar. Sampailah ke rumah makcik tadi. Sampai je ke rumah makcik tadi tu, mak saya kata, jom keluar sekarang. Kita masuk rumah makcik ni sekarang. Bila masuk je tu, saya baru faham tu apa sebenarnya yang jadi dalam kereta. Saya rasa blank tu sebenarnya sepanjang perjalanan tu, sepanjang apa yang terjadi. Jadi makcik saya pun tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Sebab yang rasa kereta tu berat cuma mak saya. Dan yang mengeruhkan keadaan lah, ikutkan cerita, adalah adik perempuan saya yang dalam kereta tu. Jadi mak saya cakap, waktu dia memandu tu, dia rasa kereta berat tau. Lama-lama, makin jalan, makin berat kereta tu. Jadi pada masa yang sama, mak saya dengar kan adik saya yang ke belakang ni tengah berteriak, tengah macam meracau. Rupa-rupanya adik saya nampak ada kakak tau dekat atas kereta ni. Kepala dia tengok adik saya dekat dalam kereta. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah OS. Yang saya dengan makcik saya memang tak nampak apa. Tapi adik saya waktu tu mungkin umur dalam 4 ke 5 tahun kalau tak silap lah. Dia nampak kepala kakak tu tengah menoleh ke dalam. Yang rambut dia ni kan macam ibarat menutup cermin dekat belakang tu. Tapi kami tak nampak. Saya dengan makcik saya tak nampak. Oh, maknanya dia tengok tu dekat cermin dekat bonet kereta tu. Yang bahagian belakang ni. Allahu Akbar. Ibaratkan OH, rambut tu macam menutup tau, hampir tutup semua sebab memang nampak kepala dengan rambut je. Uish. Jadi mak saya ni bila dia nampak dekat cermin sisi first. Dia nampak dekat pertama tu yang dia perasan benda ni dekat cermin sisi belah kanan ni lah. Dia nampak kain putih. Jadi memang dia rasa macam Allah, apa benda ni? Bila dia toleh ke belakang yang dekat cermin sisi tadi tu, mak saya pun nampak benda yang sama. Bila sampai dekat rumah makcik tu, kan situ kan waktu kenduri jadi ramailah pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk nenek yang berkumpul. Jadi adalah beberapa macam orang tua ni yang pandai lah ubat macam bagi air tawar untuk adik saya tu tenangkan dirilah dengan mak saya. Jadi kami pun ikutkan cerita dalam tengah malam jugalah baru dapat balik dari rumah makcik tu sebab keadaan tak tenang. Kat rumah kami pun tak ada orang sebab ayah kan kerja ni. Jadi itulah kisah yang pertama. Okey, kejap Hafiz. Maknanya benda tu memang dia menumpang secara tiba-tiba gitu je. Tiba-tiba Okey, faham. Baik, untuk yang kisah yang kedua ni mungkin singkat je lah. Kisah ni OS, saya pernah nampak tau